Pemasyuran Hari Sabah antara paparan dari negeri di bawah bayu petang ini. Jadi perkembangan lanjut kita terus bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, silakan. Ya, Otto. Pemasyuran Hari Sabah disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin sempena sambutan Hari Kemerdekaan Sabah ke-61 di Padang Merdeka Kota Kinabalu malam tadi. Laungan Sabah Tanah Airku Sabah Negeri Merdeka sebanyak 3 kali oleh Tun Dr. Johar menandakan bermulanya sambutan Hari Sabah. Tun Dr. Johar menyempurnakan gimik perasmian dengan menekan butang yang memaparkan montaj sejarah Hari Kemerdekaan Sabah sejak 31 Ogos 1963 hingga ke hari ini. Turut hadir isterinya Tuan Haja Nurlida Tan Sri R.M. Jasni, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor serta Barisan Kabinet Negeri dan Persekutuan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Haji J berkata, sambutan Hari Sabah adalah bukti semangat kebangsaan orang Sabah untuk mendapat kebebasan dari penjajah sekaligus tidak mengiktiraf sebarang tuntutan luar ke atas negeri ini. Kedaulatan Sabah dalam Persekutuan Malaysia tidak boleh dipersoal kerana rakyat negeri ini telah memilih untuk bersama-sama membentuk negara Malaysia. Lebih penting lagi ialah semangat kita untuk terus bersama-sama membangunkan dan memajukan negeri ini dan negara kita yang tercinta. Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraihkan bersama mulai tahun ini sudah pasti mampu menjadi titik penyatuan seluruh rakyat Malaysia yang berbilang latar belakang. Datuk Haji J berkata kerajaan negeri terus berusaha meningkatkan taraf hidup rakyat, memperkukuh sistem pendidikan, membangunkan infrastruktur yang lebih baik dan memastikan pembangunan seimbang di seluruh negeri. Sambutan Hari Sabah turut dimeriahkan dengan persembahan sajak dan nyanyian artis tempatan serta perarakan 18 buah kenderaan berhias agensi kerajaan negeri. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan dalam ucapannya berkata, pewartaan dan sambutan Hari Sabah menjadi sejarah penting negeri yang tercicir dalam melengkapkan pengetahuan rakyat dan pemimpin tempatan mengenai kemerdekaan Sabah pada 31 Ogos 1963. Ia juga memberi keyakinan dan kebanggaan kepada rakyat dan pemimpin untuk memperjuang hak dan masa depan negeri ini. Justru Datuk Dr. Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri berharap rakyat kini memahami negeri ini merupakan sebuah negara merdeka dan mempunyai lagu kebangsaan Sabah Tanah Airku sebelum pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Saya agar sejarah Hari Sabah dan Hari Malaysia ini akan dimasukkan di dalam silibus ataupun sukatan pelajaran di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Orang ramai ditemui menyifatkan sambutan Hari Sabah sebagai detik bersejarah dalam memperkukuh identiti dan jati diri serta meningkatkan semangat patriotisme. Perbanyakkan lagi acara macam ni supaya budak-budak kita ni lebih bersikap patriotik, begitu lebih kuranglah. Jadi kita kena lebih tahulah pasal background Sabah, pembentukan Sabah Malaysia macam tu. Untuk 31 khas untuk Sabah memang sangat baiklah dari segi pandangan. Sebab ia lebih nampak meriah. Harapan diteruskan untuk menyambut 31 Hari Sabah. Kita sebagai rakyat Sabah rasa satu penghargaan yang cukup baik. Sebab kita sendiri tahu sekian lama kita belum ada lagi hari di mana kita dapat meraihkan dan juga memertabatkan orang kata negeri kita sendiri. Maka hari ini adalah satu kebanggaan untuk negeri Sabah sendiri. Umum mengetahui Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia JBPM bertanggungjawab mencegah dan mengawal kebakaran serta penyelamatan. Hakikatnya tanggungjawab JBPM amat luas mencakupi penguatkuasaan keselamatan bangunan. Ikuti laporan disediakan Serina Olivia Chong menyingkap tugasan hakiki Sang Saka Merah.
Penguatkuasaan Keselamatan Bangunan merangkumi perakuan bomba FC dan menghapus bahaya kebakaran MBK. Sesebuah bangunan hanya disahkan selamat untuk diduduki selepas sistem kebombaan dan peralatan kebakaran yang dipasang berfungsi dengan baik serta diselenggara mengikut jadual. Pemeriksaan turut dibuat ke atas pelan bangunan yang telah diluluskan JBPM Negeri. Bagi bangunan berisiko pula, pengurusan keselamatan kebakaran meliputi penyediaan pasukan keselamatan kebakaran dan dokumen berkaitan seperti manual keselamatan. Kami akan buat pemeriksaan untuk notis menghapus bahaya kebakaran. Itu adalah salah satu tugas Jabatan Bomba di mana memastikan premis-premis yang ada di seluruh negara ini adalah selamat daripada aspek keselamatan kebakaran. Sepanjang tahun 2023 hingga Julai lalu, sebanyak 25 kes telah dibawa ke mahkamah melibatkan pelbagai kesalahan di bawah Seksyen 33 Akta Bomba 341. Kita bawa kepada pendakwaan sebanyak 12 kes. Daripada 12 kes, ada 3 yang telah diarah tutup. Kedai-kedai keselamatan kebakaran yang macam sistem yang tidak berfungsi dengan baik. JBPM Sabah menyasarkan pemeriksaan 1,000 premis setahun bagi MBK yang dibahagikan kepada 6 zon seluruh negeri. Ia melibatkan 9,650 premis dalam tempoh 10 tahun. Sementara itu, JBPM Sabah telah menerima permohonan FC daripada semua 491 premis dalam jadual kategori premis ditetapkan. 242 daripada bangunan tersebut telah memiliki FC, manakala 199 yang lain dalam proses pematuhan. Ikuti siri kedua esok untuk meninjau operasi pemeriksaan bangunan oleh sepasukan anggota Sangsaka Merah dalam usaha memastikan sesebuah bangunan mematuhi aspek keselamatan kebakaran. Serina Olivia Chong, RTM. Nasib seorang balu yang mempunyai seorang anak terbela apabila pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso tampil menyerahkan tuntutan faedah orang tanggungan FOT menerusi program ziarah prihatin di Kampung Natai Telipuk. Effie Jeffrey Linjungan, 33 tahun, merupakan waris kepada orang berinsurans OB iaitu suaminya mendiang Monius Yanga, 32 tahun yang meninggal akibat bencana kerja baru-baru ini. Mendiang Moninus merupakan pencarum Perkeso dan dilindungi di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja AKSP 1969. Tuntutan FOT berjumlah lebih RM2,000 ini diserahkan Pembantu Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan merangkap Adun Inanam, Peto Galim. Perasaan saya ada bercampur lah, ada sedih, ada gembira. Gembiranya sebab dapat membantu sedikit sebanyak dari segi keuangan dan juga dapat membantu family ini juga lah. Semoga bantuan ini memberi semangat kekuatan kepada Balu dan akan memastikan mereka akan terus hidup dengan baik dan dapat menjaga anak yang bersama dengan dia. Apa yang kita harapkan masyarakat di luar sana, mana-mana yang ada kemalangan di tempat kerja ataupun berlakunya kematian, bolehlah terus menghubungi Perkeso lah. Kemungkinan ada yang tidak tahu, tapi saya percaya telah ramai rakyat di Sabah ni yang telah mengetahui akan kewujudan Perkeso. Perkeso juga telah memproses faedah pengurusan mayat RM3,000 yang telah dibayar kepada isteri OB pada 15 Ogos lalu dan meluluskan bayaran pertama bagi FOT pada hari berikutnya. Sementara itu, ucapan terima kasih dizahirkan bekas kaki tangan sebuah syarikat swasta, Sesta Kumbin, selepas menerima sumbangan prihatin serta alat pemulihan kepada orang berinsuran OB daripada Perkeso Negeri Sabah. Sesta kehilangan pekerjaan pada Julai 2023 selepas disahkan mengidap kanser ovari tahap 4. Sumbangan prihatin serta alat pemulihan ini disampaikan Ketua Cabang PKR Penampang, Joseph Alex Chang, disaksikan Timbalan Pengarah Perkeso Negeri Sabah, Salwati Abdul Karim.
Ini cukup memberi kami, meringankan beban kami lah selama saya sakit. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah mendapat sumbangan sebanyak ini, terutamanya dari Perkeso lah. Memang ini sumbangan ini memang mulia punya. Cuma saya hanya saya sarankan kepada Perkeso banyakkan ceramah supaya orang ramai tahu apakah peranan Perkeso yang sebenarnya. Selain layak menerima skim keilatan, Sester juga layak memperoleh faedah elaun mencari pekerjaan, layak menerima 6 bulan elaun pemberhentian pekerjaan dan elaun layanan semasa. Turut layak diterima alat-alat pemulihan antaranya kerusi roda secara percuma daripada Perkeso dan boleh diganti jika rosak. Baik saudara, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Otto. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan Otto.